Aku sebenarnya berat nak buat review ni bila aku tengok ketaksuban orang-orang Melayu ni terhadap filem ni terlalu tinggi. Padahal orang kritik filem, Mat, bukannya kritik bangsa. It's two different things, Mat. Bila kita kritik tu, kita kritik filem, bukannya kita kritik perjuangan Melayu, perjuangan Islam apa semua tu. Bila orang tu kritik pasal filem, hampir label dia liberal, tak hargai perjuangan Islam, tak hargai perjuangan Melayu. Apa benda ni? Tak relate langsung dengan kritikan terhadap filem tu. Benda ni lah yang berlaku dulu waktu dekat Mat Kilau tu, sampai aku terpaksa block someone ni yang aku rasa dia memang terlalu taksub sangat lah. Aku tak tahu lah sama dia terlalu taksub dengan filem tu kah ataupun terlalu taksub dengan pengarah, aku tak tahu. Tapi memang annoying gila sampai aku sebut sikit nama kawan tu, terus dia masuk komen. Jadi aku block lah, lebih tenang jiwa, Mat. Kalau hang dah tak sependapat dengan aku, so tak perlu nak tonton ataupun tak perlu nak follow. Why hang nak follow semata-mata hang nak buktikan point hang dekat aku? Padahal memang aku takkan terima lah, sebab point-point hang adalah mood point. Jadi rugi, Mat. Jadi kita block saja. Senang cerita macam ni lah. Kalau hang rasa orang yang kritik filem Pendekar Awang ni adalah orang-orang yang tak hargai perjuangan Melayu, tak hargai perjuangan Islam, this is not the review for you. Kalau hang rasa orang-orang yang kritik filem ni adalah golongan-golongan liberal, this is not the review for you. Tapi kalau hang boleh bezakan antara kritik filem dan juga kritik bangsa itu sendiri, hang boleh stay. Dan kalau hang tahu bezakan antara filem historical fiction dan filem historical yang tunggang fiction, hang boleh stay. Memudahkan review ni dan agar harmoni sikit komen-komen dekat bawah ni nanti. Asalnya aku nak bahagikan review ni kepada dua. Satunya bentuk ulasan filem tu lah. Yang keduanya aku nak komen sikit tentang ketaksuban Melayu itu sendiri terhadap filem ni, sampai label orang bukan-bukan, cakap benda bukan-bukan. Filem yang sepatutnya membawa perpaduan ni menjadi punca perpecahan di kalangan bangsa. So aku nak cakap sikit pasal benda tu. But then bila aku draft skrip untuk review ni, Mat, dia jadi terlalu lama pula dah. Jadi aku macam tak apalah, aku buang lah, aku skip lah yang kedua tu, so that pendek sikit video ni. And aku rasa macam kalau cakap pasal itu pun ianya hanyalah macam mencurah air ke dalam keladi. So better aku stick dengan review aku untuk filem Pendekar Awang. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku, Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hamba suka dengan konten dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hamba tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Hari ini kita nak sembang tentang filem Pendekar Awang Darah Indra Gajah, sebuah filem kesinambungan daripada filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Filem ni pada awalnya diarahkan oleh Ariel Abu Bakar. Kemudian ada konflik berlaku di mana nama Ariel digugurkan dan digantikan dengan dua pengarah muda, iaitu Saiful Reza Syukur dan juga Syaharuddin Mat Dali. So total pengarah yang handle filem Pendekar Awang ni adalah 3 orang. And I gotta be honest, with Studio Kembara, aku rasa this is a big mistake untuk hampa, sebab Ariel dah shoot 90%, Mat. Jadi bila hang tukar benda tu di tengah-tengah, bukan tengah-tengah lah, agak penghujung lah. Dan menurut artikel dekat Berita Harian kot or something, penerbit tu kata hanya guna 30% saja footage daripada Ariel. So tak tahulah betul ke tak. So yang tu biar lepas lah. Cumanya agak big mistake lah. Walaupun penulis dia adalah penulis yang sama, tapi vision tu tak sama, Mat. Vision setiap orang berbeza-beza. Walaupun kawan tu dia tulis skrip, tapi bila dia main kat visual tu, dia tak boleh gambarkan sebagaimana pengarah tu gambarkan. So aku rasa it's a big mistake lah. And nampak macam mengarut juga lah bila 3 pengarah pun tak boleh nak make a decent film untuk Pendekar Awang ni. Filem kali ini diterajui oleh Fatah Amin, Nadir Nasar, Fazura, Wan Hanafisu, Namron, Amirul Effendi dan beberapa lagi pelakon pembantu yang lain. Cast kali ni memang ramai, Mat. Aku tak boleh nak sebut semuanya. Hampa boleh tengok lah karakter-karakter poster yang mereka terbitkan tu memang ramai. Tapi ada je yang karakter-karakter dalam tu, walaupun dia masukkan dalam poster tapi dia muncul sat-sat saja. Filem ni merupakan sebuah kesinambungan Mat Kilau, di mana kali ini Tok Gajah telah mendapat perutusan untuk ke Terengganu bagi mendapatkan sokongan dan bantuan Sultan serta pahlawan Melayu di sana. Rancangan Tok Gajah diketahui oleh British dan British mengarahkan Sayers untuk tangkap dan halang rancangan tersebut. Awang yang masih keliru dengan sifat perjuangan dalam diri dia terpaksa menyelamatkan Haji Sulung yang ditangkap British dan seterusnya ditugaskan untuk memastikan perjalanan Tok Gajah ke Terengganu selamat. Sebenarnya lepas tonton filem ni aku teringat 2 filem, Mat. Satu Bodyguard and Assassins dan satu lagi 13 Assassins. 13 Assassins mungkinlah tak sama dari segi jalan cerita apa semua, tapi dari segi
vibe tu aku boleh nampak lah. Dan Bodyguards and Assassin ni dia lebih kurang sama, orang kata logline dia dengan Pendekar Awang. And aku sebenarnya cari balik tau dua filem tu untuk aku tonton sebelum aku buat review ni, tapi malangnya tak jumpa. So aku go on je lah dengan review kali ni. Untuk permulaan, jom kita sembang tentang benda yang aku suka dulu dalam filem Pendekar Awang ni. First off, aku suka dia punya logline lah. Dia punya orang kata apa, the whole concept of the film lah kiranya. Dia bukannya sinopsis tau, dia aku panggil logline lah, satu phrase je aku boleh gambarkan. Macam mana ada seorang tu ditugaskan untuk pergi ke satu kawasan membawa tujuan yang besar, tapi pada masa yang sama menghadapi ancaman nyawa. Jadi satu pasukan pahlawan ini ditugaskan untuk melindungi orang tersebut. Dekat situ sebenarnya dia dah hook aku tau. Dia dah buat aku macam tak sabar nak tonton filem Pendekar Awang ni. And aku suka benda tu tau. Aku dapat gambarkan nanti akan ada banyak peperangan, banyak konflik. Lepas tu kalau diselip pula orang kata karakter tu punya backstory yang lebih mendalam bagi kita relate secara emotional, memang akan bagi impak yang besar lah dekat aku. And aku rasa filem tu bukan saja boleh jual dalam Malaysia, tapi juga boleh jual dekat luar negara. Kedua benda yang aku suka dalam filem Pendekar Awang ni adalah watak Nadir Nasar sebagai Tahir. Actually benda ni adalah benda yang lag dalam filem Mat Kilau Mat, iaitu seorang pahlawan yang bijak pandai ataupun bijaksana. Sebab watak Tahir ni adalah orang yang gunakan herba sebagai advantage ke atas diri dia dalam medan perang tau. And memang nampak kata pahlawan Melayu tu adalah pahlawan yang hebat lah waktu ketika tu. And kemudian dia selit pula babak Tahir dengan askar British dalam satu hutan yang mana Tahir dia sediakan perangkap, kemudian buatkan askar British huru-hara apa semua tu. Yang tu memang nice gila kalau buat elok-elok Mat. Seriously, watak Tahir tu lah yang membuatkan aku untuk duduk dan tonton Pendekar Awang sampai habis. Itu barulah betul nak tunjuk ataupun nak gambarkan tentang pahlawan Melayu kita yang bukan saja kuat dari segi fizikal tapi juga dari segi taktikal. Barulah namanya perang Mat. Ada taktikal sikit dalam peperangan tu. Bukannya sembrono je sikit-sikit pilawan, sikit-sikit pilawan. Taktikal tak ada. So macam mana orang nak rasa vibe perjuangan, vibe peperangan itu sendiri. Cuma ruginya dekat watak Tahir ni adalah dia punya screen time sikit. Kemudian hubungan dia antara dia dan juga Awang tu tak di-develop betul-betul. And there was it Mat. Itu je yang aku suka dalam filem Pendekar Awang ni. Benda yang aku tak suka, yang aku rasa gagal adalah dari segi skrip dan juga dialog dia Mat. Skrip dan dialog dia ni memang level pemalas buat research dan juga jenis yang anggap penonton bodoh. Sebab filem pasal perjuangan ni mana boleh hang tunjukkan perjuangan tu melalui lisan saja. Hang kena tunjukkan melalui perwatakan, melalui babak, melalui visual. Barulah benda tu masuk ke dalam hati penonton. Bukannya melalui lisan saja. Ini mulut tak habis-habis sebut perjuangan, tapi dari segi jalan cerita tak tersusun, dari segi visual tak digambarkan dengan baik, dan semuanya akhirnya ke laut man. Sebab terlalu pulun sangat nak habak dekat orang kata ini perjuangan, itu perjuangan, jangan lupa perjuangan. Kalau menonton filem Pendekar Awang ini adalah satu game, kita boleh main game kira berapa kali ayat perjuangan itu muncul dalam filem, ataupun kira berapa kali ayat perjuangan tu dilafazkan oleh watak dalam filem ni. Sebab nak habaq dekat orang kata perjuangan Melayu ini bagus dan bermati-matian mempertahankan tanah kita sendiri. Jadi tunjukkan melalui visual. Itu baru filem, bukannya dialog mat. Serius, aku tergelak gila dekat hujung filem tu. Like aku dekat dalam hall, waktu aku dengar watak Sochai dan juga Sugur cakap kata mereka kagum dengan perjuangan apa orang Melayu dalam filem tu lah bukannya dekat luar lagi trigger pula. Dalam filem tu aku memang gelak tu ya. Aku macam what? Sepatutnya hang bagi penonton kagum dulu, barulah ayat ataupun dialog Sochai dan juga Sugur tu bagi impak. Ini dak dia jadi macam lucu gila kan. Tiba-tiba tengah-tengah fight apa semua, aku sangat kagum dengan kau apa semua, aku janji takkan masuk tanah kau. Aku macam what? Fake gila mat, fake gila kat situ. Lepas tu hang nak tunjuk watak Sugur yang tiba-tiba tak mau ikut arahan Cyrus. Hang tak boleh lah secara tiba-tiba saja. Hang kena tunjukkan daripada awal mat. Daripada awal lagi Sugur ni memang tak perhati dengan saya sebab dia tak berlaku adil ataupun tak orang kata ada empati dengan askar dia sendiri. Baru betul, barulah kiranya dia dah taram lama dah dengan saya ni kan. Sampai kat hujung tu dia tak tahan dah. Dah cukup. Dia terus orang kata dia punya api yang membara daripada awal babak tu membuat sampai kat hujung tu dia lafaz bagi tahu. Barulah bagi impak sikit scene kat belah tu. Ini dah Sugur dah elok dah ikut apa semua, lagi kat hujung-hujung tiba-tiba nak bagi speech pula dah. So dia tak kena tau dekat situ. Also filem ni pasal Pendekar Awang. Awak lah hang tak ada
dalami watak awang tu sendiri, mat. Inilah masa dia untuk hang dalami watak awang tu. Cerita sikit tentang backstory karakter dia, macam mana dia join sebagai seorang pesilat, untuk menjadi pahlawan daripada kecil. Apa yang membuatkan dia nak berjuang. Mungkin boleh selitkan sikit waktu dia tengah keliru dengan dia punya erti perjuangan dalam diri dia tu. So boleh selitkan sikit babak flashback apa semua. Time ni lah kiranya kita nak kenal watak awang tu dengan lebih mendalam. Tapi penulis tak tulis pun. Dia tak mau ambil peluang tu. Rugi sangat-sangat. Hubungan awang dengan Tahir pun dia tak develop betul-betul. Hubungan awang dengan Sayang pun dia tak develop betul-betul. Backstory awang pun dia tak dalami betul-betul. Sangat-sangat teruk lah, mat. Serius. And susunan cerita dalam filem ni pun tak teratur, mat. Dia macam terlalu kalut sangat nak cerita tentang mission tu, sampai dia fast pace semua benda. Dia susun kalut-kalut, dia sumbat je mana babak yang ada. Janji boleh bagi sedikit glimpse tentang karakter tu ke, tentang jalan cerita tu ke, sikit-sikit. Janji ada sikit, terus jalan. Tak boleh, hang kena susun ni elok-elok, barulah boleh build benda tu. Ada satu part tu waktu Tok Gajah tengah kena serang dan awang ada dekat situ tau. And dia masukkan watak geng Sri Kandi tengah mai daripada satu puncak mana tak tahu. Lepas bergerak nak mai ke arah Tok Gajah. Selang satu babak, terus geng Sri Kandi sampai. Padahal sebelum tu dia tak tunjuk pun perjalanan geng Sri Kandi tu, which is tak perlu tunjuk pun. Cuma hang letaklah jarak sikit di antara perjalanan geng Sri Kandi dan juga tempat Tok Gajah kena serang tu. Barulah boleh create orang kata dramatik punya efek sikit. Contohnya awal tu tengah-tengah cerita dia tunjuk Sri Kandi tengah atas puncak on the way nak pergi ke Tok Gajah. And then masuk babak Tok Gajah tengah jalan apa semua sembangan awang, tiba-tiba kena serang. And tengah-tengah kena serang tu, lepas mungkin di kemuncak nak kalah ke apa kan. Kiranya macam tak ada harapan dah nak keluar daripada tempat situ apa semua. Pup, geng Sri Kandi mai selamatkan keadaan. Barulah jadi dramatik sikit kat situ. Barulah feel peperangan sikit dekat situ. Barulah syok sikit mat tengok. Kan hang dapat rasa macam tengah nak kalah apa semua tu, mai geng-geng Sri Kandi ni mai tolong dengan panah belah apalah semua. Jadi nice lah dekat situ. Tapi sayang, itulah 1000 kali sayang. Also editing dalam filem ni, aduhai, nonsense mat, nonsense. Dari segi cutting dia yang tak tawahala, tengah babak tu elok-elok tengah zoom in, dia potong. Lepas tu zoom in yang tak perlu pun, zoom out yang tak perlu pun. Kemudian muzik yang tak berhenti-henti play dalam filem ni. Dia hanya potong background muzik tu waktu ada babak pertama je. Kemudian terus ada muzik sampai ke sudah, dan potong sikit, dan ada muzik balik sampai ke sudah. Tak berhenti. Kemudian bila masuk waktu babak fighting, yang tu yang pening mat. Waktu hujung-hujung tu dia punya bass sangat kuat sampai aku duduk tu kerusi aku rasa gegak. Tak bohong, ni tak bohong bukan exaggerate ke apa, memang rasa gegak. Geng-geng sound design apa semua ni aku tak tahu lah apa buat, geng editor dia apa buat aku tak tahu. But memang teruk gila lah dalam filem ni mat. Ada heroic shot yang kamera tengah zoom in and awang baru je nak pusing tengok kamera, and penonton baru nak feel benda tu lah. The heroic moment awang tu penonton baru nak feel, hang potong. Tengah nak emotional, hang potong. Tak bagi langsung masa dekat penonton untuk orang kata feel the scene, feel the visual, feel the film. Tak bagi masa, terus potong. Jadi kalau nak habiskan pasal apa pun aku tak tahu. And also aku ada baca yang orang kata geng-geng reviewer ni dia tak boleh tengok filem-filem yang penuh dengan dialog, ceramah apa semua ni, dia panah telinga. Aku macam what? Oppenheimer banyak je dialog. Ramai je reviewer suka, ramai je apa penonton Malaysia ni tonton. Tapi sekali dia cakap lah kata, oh filem Yahudi suka sangat. Pula dengar filem ni tak lah, aduh. Letih. Dia tak salah pun nak buat filem yang ada ceramah, dialog hebat-hebat ni apa semua. Tapi tulislah elok-elok. Filem peperangan banyak je orang insert speech yang boleh orang kata membakar semangat pahlawan lepa punya troop askar lepa, yang boleh memberi motivasi, inspirasi apa semua ni. Sebagai contohnya tengoklah Lieutenant Dan waktu dia nak bagi speech untuk bakar semangat troop dia tu. Subtle je. Daripada dialog kepada penyampaian dialog tu oleh watak tersebut kepada muzik, semuanya subtle, semuanya elok. Tak ada pun try hard, tak ada pun muzik terlalu kuat, tak ada pun dialog terlalu cringe. Semuanya nice. So benda boleh je buat, tapi kenalah ditulis dan disunting dengan elok, barulah boleh beri impact kepada penonton. Ini dak pantang ada selit benda sikit je terus nak bagi nasihat. Padahal nasihat tu bukanlah dekat orang yang ada dekat tempat situ. Nasihat tu macam hang nak sampaikan kat penonton. Apa benar kan tu yang orang cakap macam bagi ceramah. Sebab ceramah ni dia di antara dia dan juga penonton. Kalau nak bagi ceramah tak payahlah buat filem. Bagi contohnya waktu opening scene dekat Mekah tu, lepa 3 tu tengah semang semua lepa je. Tengah semang tentang keadaan kritikal di tanah Melayu dan apa lepa nak buat dan boleh buat. Tapi duk tak duk tiba-tiba, hey bangkitlah bangsa Melayu.
Aku macam, hang cakap dengan siapa? Hang kat Mekah kot. Kalau hang nak cakap bangsa Melayu tengah tidur tak mau bangkit lawan British lagi, hang tulislah elok-elok. Tulis yang dari segi dialog, tahu, perdebatan antara mereka tiga tu. Bukannya tiba-tiba masuk, bangkitlah bangsa Melayu. Macam tak kenal dengan scene, faham tak? Macam tu lah contoh dia. Kalau nak tulis tu tak ada masalah. Kalau nak bagi dialog macam tu tak ada masalah. Tapi tulis dengan baik, barulah benda tak jadi cringe. Filem propaganda ke tak propaganda apa, lantak lah, tapi tulislah dengan baik. Propaganda tu kalau takkan nak jual dalam Malaysia je, tapi mana mat, kalau kita betul-betul nak angkat martabat, orang kata sejarah bangsa Melayu ni, nak tunjuk betapa bagusnya dan hebatnya, tulis filem tu dengan bagus. Barulah benda tu bukan takat boleh jual dalam Malaysia, tapi juga di luar negara. Barulah orang luar negara boleh tonton, orang luar negara boleh tahu tentang kehebatan pahlawan Melayu. Kalau tulis dengan tak elok, orang akan anggap pahlawan Melayu ni as a joke tau. Last sekali, itulah main issue dia. Hampa duk marah orang Melayu kritik filem ni sebab hampa kata orang tak hargai perjuangan Melayu Islam. Tapi filmmaker buat filem ni caca maba, halai balai. Hampa tak kata apa pun. Mat ni filem fiction, bukannya filem historical betul-betul. Tapi dia relate dengan kejadian ataupun kisah benar yang berlaku, mat. So tunjuklah dengan betul, buatlah dengan betul, craftlah dengan betul. Aku harap akan adalah penerbit-penerbit lain ataupun usahawan-usahawan lain yang sanggup nak terbitkan filem pahlawan, tapi bagi orang lain, bagi penerbit lain. Janganlah bagi studio kembara selagi mereka tak betul-betul faham apa itu filem, tentang kelebihan filem, tentang kekuatan filem dalam menyampaikan suatu perkara. Jadi hampa fikir-fikirlah sendiri ya. For those yang nak tonton, boleh tonton filem Pendekar Awang, masih lagi ditayangkan di Pawagam. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Kita jumpa lagi next review. Thank you for watching. Bye bye.